Assalamualaikum, bertemu kita kembali dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda bersama saya, Syabana Hassan. Baiklah, di episod lepas kita telah bersama-sama mengupas perbezaan di antara Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam dan juga pajak gadai konvensional, dan kali ini kita akan mengambil masa untuk membincangkan sejauh manakah perkembangan pajak gadai Islam di Malaysia dan institusi manakah yang menawarkan perkhidmatan ini. Di dalam perbincangan hari ini juga kami akan merungkai mengenai wujudkah akta yang mengawal selia hal ehwal pajak gadai Islam di Malaysia. Ini kerana perkembangan sesuatu industri itu amat dipengaruhi dengan adanya akta yang komprehensif dan juga telus. Di kesempatan ini, kita juga akan mengupas mengenai tanggapan masyarakat tatkala soal pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu diperkatakan. Selain dari faktor turun-temurun seperti yang dibincangkan di minggu lepas, apa yang menyebabkan masyarakat Muslim khususnya lebih selesa untuk memilih pajak gadai konvensional dan bukan pajak gadai Islam? Dan bagaimana kita boleh memperbetulkan persepsi ini? Jadi untuk merungkai semua persoalan ini, sekali lagi bersama kami di Tijarah pada malam ini ialah Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak selaku Ketua Pegawai Eksekutif Co-op Bank Pertama dengan perbincangan berkenaan jaminan kelangsungan pajak gadai Islam dengan adanya akta. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Syabana. Ini kali kedua kita bertemu. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan Haji, pertama ya kami di Tijarah ingin mengucapkan tahniah ke atas Co-op Bank Pertama kerana telah pun genap 3 tahun memberikan perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam di seluruh cawangannya ya. Terima kasih. Bukan itu sahaja, perkhidmatan pajak gadai Islam di Co-op Bank ataupun CBP ini berkembang dengan baik ya selama 3 tahun ini dengan peningkatan sehingga 200%. Jadi persoalan saya di sini ya Tuan Haji ya, selain daripada CBP, institusi lain manakah yang juga menawarkan perkhidmatan pajak gadai Islam? Okey Syabana, terima kasih lagi sekali. Ini episod yang kedua yang merungkaikan sedikit sebanyak berkenaan latar belakang CBP. Episod pertama kita memberikan perbezaan antara Ar-Rahnu dan pajak gadai konvensional atau pajak gadai Islam tadi. Kita samakan Ar-Rahnu dan pajak gadai Islam ada satu istilah yang sama, beroperasi sebagai entiti perniagaan yang sama. Saya ingin ceritakan sedikit 3 tahun pengalaman CBP beroperasi menawarkan perkhidmatan Ar-Rahnu. Pada 14 Februari 2018, Lembaga Pengarah telah memutuskan untuk memutus dan mengarahkan semua cawangan membuka kaunter Ar-Rahnu. Jadi 2018 merupakan tahun permulaan kepada CBP untuk bergerak sebagai salah satu pengendali Ar-Rahnu atau pajak gadai Islam. Pada tahun 2018 pencapaian bagi saya menarik. Sebab tahun pertama kami telah merekodkan nilai marhun, nilai emas tadi, sebanyak 60 juta. Seterusnya, 2019, 2020, saya ambil sebab 3 tahun, 2020 sebenarnya, 14 hari bulan Februari 2021, genap 3 tahun CBP beroperasi. Sehingga 31 Disember 2020, nilai marhun, nilai emas yang direkodkan oleh CBP meningkat berkali ganda. Berkali ganda. 200% di sini saya rasa lebih daripada 200%. Daripada 60 juta menjadi hampir 300 juta. Baiklah. Jadi saya maklum Tuan Haji, CBP ini di antara pioneer lah dalam memberikan perkhidmatan pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu ya. Jadi selain daripada CBP, institusi lain manakah yang juga menawarkan perkhidmatan yang sama? Okey, soalan pertama tadi dan diulangkan balik, saya jawab sekarang. Institusi sebenarnya banyak. Saya boleh kategorikan beberapa institusi sebab setiap institusi ini berada di bawah pengawal selia yang berlainan. Pengawal selia yang pertama atau institusi yang pertama saya kategorikan institusi keuangan. Dikawal selia di bawah Islamic Financial Services Act. IFSA 2013. Kita akan bincang mungkin selepas ini berkenaan dengan IFSA. Terdapat 4 institusi keuangan yang menawarkan produk Ar-Rahnu. Yang paling banyak dan paling dikenali ramai adalah Bank Rakyat dengan jenama Ar-Rahnu Exchange.
diikuti oleh Bank Muamalat, Agro Bank dan juga Bank Islam. Itu 4 institusi keuangan yang di bawah IPSA. Seterusnya koperasi-koperasi. Koperasi-koperasi di bawah Akta Koperasi 1993 mengikut rekod tidak kurang atau hampir 100 buah koperasi seluruh Malaysia yang menawarkan produk RAHNU atau pajak gadai Islam. Jadi koperasi yang paling terama, yang dikenali ramai adalah koperasi YAPIM atau Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Koperasi YAPIM dan YAPIM sendiri bekerjasama mewujudkan tidak kurang daripada 200 buah cawangan di seluruh Malaysia. Diikuti oleh Pos Malaysia, Koperasi Pos Malaysia dan lain-lain lagi, dan tidak terkecuali Co-op Bank pertama atau CBP. Itu koperasi. Kategori ketiga yang saya boleh kata pajak gadai. Di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai tahun 1972. Tidak kurang juga saya nampak maklumat yang dipaparkan di KPKT tidak kurang daripada 500 pemegang pajak gadai berlesen. Baiklah, jadi Tuan Haji, ini menunjukkan ya bahawa perkhidmatan pajak gadai Islam di Malaysia ini semakin bertambah ya. Ya. Namun kalau kita lihat ya Tuan Haji, tiada keselarasan dalam caj upah simpan di kalangan institusi-institusi ini yang membuatkan atau menimbulkan tanda tanya dan kekeliruan kepada masyarakat. Ya. Apakah kadar upah simpan yang ditentukan sendiri oleh penawar perkhidmatan ataupun bagaimana? Okey, kalau saya boleh sentuh kadar upah simpan sebenarnya telah ditentukan oleh akta masing-masing. Pertama, Akta Pemegang Pajak Gadai tahun 1972 yang dikawal selia oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan atau KPKT. Kadar yang ditetapkan tidak lebih 24%. Dan ini pada episod pertama dulu kita menyamakan hampir kepada Along. Sebab kadarnya tinggi sangat. Selepas itu, apabila dilaksanakan Akta Koperasi tahun 1993 dan dikeluarkan garis panduan 25 oleh SKM, kadar yang ditetapkan tidak melebihi 12%. Jadi separuh daripada kadar yang ditetapkan oleh Akta Pemegang Pajak Gadai tadi. Keselarasan di sini kalau kita lihat agak susah, agak sukar sebab untuk menentukan sesuatu kadar, kita perlu menentukan kos dahulu. Kos operasi di antara bandar di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar di Johor Bahru, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, tidak sama dengan kos operasi pajak gadai di kampung-kampung atau pekan-pekan kecil. Betul. Jadi kadar yang ditetapkan tidak melebihi 24% dalam pajak gadai dan tidak melebihi 12% adalah kadar yang bagi saya munasabah dan perlu ditentukan sendiri oleh masing-masing pengendali RAHNU. Perubahan dia hampir 50% ya Tuan Haji ya. Jadi bagi pelanggan, pilihlah yang terbaik untuk keperluan mereka ya. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan kepada Tuan Haji, adakah akta memainkan peranan dalam memastikan keselarasan dalam pelaksanaan perkhidmatan pajak gadai Islam. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Tuan Haji, saya nak bertanyakan mengenai akta ya. Ini kerana akta bagi saya memainkan peranan yang sangat penting ya, dalam memastikan sesebuah industri itu boleh berkembang dengan baik. Dan satu contoh yang sesuai yang saya boleh berikan di sini adalah industri kewangan Islam di Malaysia, di mana ia di bawah akta IFSA ataupun Islamic Financial Services Act 2013. Dan IFSA ini dikenali sebagai satu akta yang agak telus, robust dan komprehensif dan sangat progresif, dan alhamdulillah kalau kita lihat industri kewangan Islam di Malaysia ia adalah yang terbaik di dunia. Jadi persoalan saya kepada Tuan Haji, bagaimana pula dengan pajak gadai Islam di Malaysia? Adakah ia mempunyai aktanya yang tersendiri? Soalan berkenaan dengan akta.
Saya setuju, akta memang memainkan peranan sangat penting untuk memastikan tiada penindasan, tiada ketidakpuashatian semua. So dalam hal ini, akta IPSA ada yang terbaik sebab akta IPSA telah digubal dan telah dilaksanakan pada tahun 2013 yang saya boleh cakap yang terkini. Terdapat akta-akta lain yang mengawal selia pajak gadai. Akta pemegang lesen pajak gadai tahun 1972. Kita tahu tahun 1972 sehingga 2021 sekarang. Agak lama. Dan mungkin memerlukan penelitian atau semakan semula bagi memastikan relevan atau boleh diterima ramai oleh penggadai-penggadai atau pengendali-pengendali pajak gadai. Bagaimana pula dengan Arahnu, Tuan Haji? Okey. Minta maaf saya Arahnu. Arahnu pula akta yang mengawal Arahnu selain daripada IPSA 2013 tadi, pengawal selia yang di bawah agensi Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM mempunyai akta tersendiri. Akta tersebut adalah Akta Koperasi Malaysia tahun 1993 dan telah dipinda pada tahun 2003. Selain daripada akta, SKM atau agensi tersebut telah mengeluarkan garis panduan atau aturan kepada pengendali-pengendali Arahnu atau pajak gadai Islam supaya mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Dan ini semua yang telah atau sedang diikuti atau dipatuhi oleh pengendali pajak gadai atau Arahnu, termasuk juga Co-op Bank pertama, CBP. Baiklah. Kalau kita lihat di sini ya Tuan Haji ya, pajak gadai mempunyai aktanya yang tersendiri, iaitu Akta Pajak Gadai 1972, manakala Arahnu pula lebih kepada garis panduan. Jadi persoalan saya, adakah ini yang menyebabkan berlakunya perbezaan pelaksanaan di antara pajak gadai Islam di antara industri-industri yang menawarkan perkhidmatan pajak gadai Islam? Bagaimana? Ya, saya cenderung untuk bersetuju sebab apabila akta koperasi mungkin digubal pada waktu tersebut, perniagaan Arahnu mungkin belum lagi diterima pakai secara menyeluruh. Secara sejarahnya, pajak gadai Islam sebenarnya mula bertapak atau dilaksanakan pada tahun 1992. Selisih cuma 1 tahun antara 1992 dengan Akta Koperasi 1993. Jadi keterangkuman akta tersebut mungkin kurang. Sebab itu pengawal selia dalam kes ini SKM mengeluarkan garis panduan asing yang bagi saya bukannya agak terkini sebenarnya. Terkini dengan mengambil kira supaya tidak ada penindasan kepada penggadai-penggadai barang-barang kemas tadi. Baiklah, saya rasa yang paling kritikal di sini tiada penindasan lah ya. Okey, baiklah Tuan Haji, seperti yang kita bincangkan di episod lepas ya, sifat turun-temurun memainkan peranan yang penting kenapa masyarakat lebih cenderung ke pajak gadai konvensional dan bukan ke pajak gadai Islam. Tetapi selain itu sebenarnya Tuan Haji, perkhidmatan pajak gadai Islam yang tidak membenarkan wakil dari kalangan ahli keluarga penggadai membayarkan upah serta menebuskan kembali barang yang digadai walaupun dengan membawa surat gadaian, membuatkan masyarakat merasa bahawa perkhidmatan pajak gadai Islam ni agak rigid ataupun tidak ada sifat toleransi. Jadi secara ringkas, kenapa isu sebegini berlaku, Tuan Haji? Untuk makluman, di Co-op Bank pertama, saya belum mendapat sebarang komplain berkenaan isu tadi, isu yang dibangkitkan oleh Syabana. Secara general, saya boleh bagi sedikit mungkin kupasan di sini, yang mana kita tahu syariah. Apabila kita bercakap pasal syariah, berkenaan syariah, kita melaksanakan perniagaan, mesti ada akad atau kontrak. Akad atau kontrak, apabila penggadai tadi datang ke Arahnu,
mesti menandatangani dokumen. Orang yang sama apabila menandatangani dokumen pada hari menerima gadaian tadi, mesti bawa ke hari penebusan. Ini salah satu syarat utama yang perlu dipatuhi. Walau bagaimanapun, toleransi tetap ada di dalam Islam. Kita tahu toleransi ini ada. Toleransi ini kemungkinan, saya boleh cakap, tidak diikuti oleh sebahagian pengendali RAHNU. Sebab kita tahu RAHNU ni masih baru. Syabana cakap tadi turun-temurun. Sebenarnya turun-temurun bukan di RAHNU, turun-temurun di Pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional. Dan pajak gadai konvensional ni turun-temurun mengikut family, orang cakap, keluarga. Datuk, bapa, anak, cucu kan. Jadi mereka mengenali penggadai-penggadai tersebut. Dalam kes RAHNU, kenal diri tersebut mungkin agak kurang. Baiklah, jadi yang ingin kita tekankan di sini Tuan Haji ialah sifat toleransi di pajak gadai Islam itu ada, bukan tiada, ya. Kerana pajak gadai Islam ni selalu terbuka untuk berbincang dengan pelanggan, ya. Yang bermasalah, kerana yang penting mereka mengamalkan ajaran Islam itu sentiasa bersikap ihsan. Betul, ya? Betul. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan kepada Tuan Haji mengenai perkhidmatan pajak gadai Islam di Co-op Bank Pertama. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baiklah, Tuan Haji, seperti yang dimaklumkan, Co-op Bank Pertama ataupun CBP merancang untuk menjadikan perkhidmatan pajak gadai Islam sebagai produk utamanya di masa akan datang. Dan kalau kita lihat, kejayaan perkhidmatan pajak gadai Islam di CBP sudah pun terbukti dengan peningkatan 200% dalam pendapatan produk ini selama 3 tahun ia diperkenalkan, ya. Jadi persoalan saya kepada Tuan Haji, apa kelebihan yang ada dalam perkhidmatan pajak gadai Islam di CBP yang kita tidak boleh dapati di pajak gadai Islam yang lain? Soalan tu saya boleh jawab. InsyaAllah saya jawab. Tapi ini seolah-olah kita nak merendah-rendahkan pajak gadai Islam yang lain. Tiada niat saya langsung untuk nak merendah-rendahkan. Tujuan saya untuk membuat program ini untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna di luar supaya berurusanlah atau berhijrahlah ke pajak gadai Islam. Kelebihan yang terdapat pada CBP dalam kes ini banyak. Saya boleh cakap CBP sebelum ini sebuah koperasi kampung biasa telah dinaik taraf menjadi Co-op Bank. Apabila kita menjadi Co-op Bank, syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengawal selia sangat ketat. So dalam kes beza pajak gadai Islam dengan CBP yang berurusan sebagai pengendali RAHNU, kami mempunyai barisan Jawatankuasa Syariah yang sangat berpengalaman, sangat pakar dalam bidang masing-masing. Selain daripada Jawatankuasa Syariah, kami mempunyai jabatan dalaman CBP sendiri, Jabatan Syariah. Setiap urus niaga yang telah dibuat RAHNU tadi akan diaudit oleh Jabatan Syariah sendiri. Selain daripada juru audit dan juga Jabatan Pematuhan serta risiko. Dan inilah yang saya nak beritahu di sini. CBP beroperasi sebagai seolah-olah bank, tetapi prinsip adalah koperasi, bantu-membantu. Kelebihan yang lain yang ada kepada CBP, kadar. Sekarang CBP sedang memberikan kempen. Menawarkan kempen yang bagi saya kita tak pernah buat pun sebelum ni. Selama 3 tahun beroperasi, pencapaian melebihi 200% yang dikatakan oleh Syabana tadi. Kami tidak ada langsung kempen waktu itu. Tahun ini kempen yang kami buat, kadar yang ditawarkan yang telah ditetapkan oleh garis panduan oleh SKM, kami walaupun kadar shilling tadi 12%, kami hanya menawar atau mengenakan charge tadi tidak lebih 7% dan sangat rendah. Itu kelebihan yang ada pada kami. Dari segi jumlah,
Jumlah yang diberikan oleh CBP, yang ditawarkan oleh CBP kepada penggadai-penggadai di luar tinggi. Sebelum ini, sebelum kami melaksanakan kempen tahun lepas, jumlah yang diberikan, ditawarkan oleh CBP maksimum adalah 200,000. Hari ini, di dalam kempen yang kita wawarkan baru-baru ini, jumlah yang ditawarkan adalah 350,000. Jadi itu sebahagian yang saya boleh cakap di sini, kelebihan yang ada kepada CBP, dan apa yang kita boleh cakap, semua produk Arahnu, perkhidmatan Arahnu yang ditawarkan oleh CBP 100% patuh syariah. Baiklah, saya suka dengan terma bantu-membantu tadi tu Tuan Haji, ya, bagi kooperasi, ya, mereka lebih kepada sifat bantu-membantu. Baiklah Tuan Haji, akhir sekali, jadi apakah perancangan di masa akan datang CBP untuk tahun ini, ya? Bagaimana mereka boleh terus membantu masyarakat? Okey, berbalik kepada perkataan bantu-membantu. Saya atau CBP keseluruhan warga CBP mengambil tanggungjawab untuk memberi kesedaran sepenuhnya kepada pengguna-pengguna atau penggadai-penggadai di luar sana, terutama sekali orang Islam, supaya berhijrah kepada pajak gadai Islam atau Arahnu. Tak semesti CBP, boleh pergi ke mana-mana. Saya cakap tadi, sebanyak hampir 100 buah koperasi seluruh Malaysia yang mengendalikan produk atau perkhidmatan Arahnu. Rancangan CBP untuk tahun ini dan tahun-tahun selepasnya, saya tak boleh nak cakap secara menyeluruh sebab CBP baru saja menubuhkan satu jabatan Product Development Department. So, kalau dalam bahasa Malaysia, Jabatan Pembangunan Produk. Jadi, Jabatan Pembangunan Produk akan membuat kajian secara menyeluruh produk Arahnu ke arah mana yang akan dibawa. Perancangan immediate, kita akan buka sebanyak mungkin cawangan, tidak kurang daripada 30 cawangan secara berperingkat-peringkat. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Yang kita nak tekankan di sini, ya, bagi semua masyarakat Islam khususnya, janganlah pergi ke pajak gadai konvensional dan teruslah ke pajak gadai Islam ataupun Arahnu, tak kisahlah yang mana, yang penting pajak gadai Islam, ya. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak selaku Ketua Pegawai Eksekutif CBP. Jadi berdasarkan kupasan kita sebentar tadi, industri Arahnu ataupun pajak gadai Islam telah menunjukkan, ya, perkembangan yang agak baik, dan buktinya dengan lebih banyak cawangan yang memberikan perkhidmatan pajak gadai Islam telah dibuka dan bakal beroperasi dalam pasaran Malaysia. Masyarakat juga haruslah maklum, ya, bahawa mereka sendiri memainkan peranan yang amat penting dalam menyokong perkhidmatan pajak gadai Islam agar industri ini mampu untuk berkembang dengan baik dan menawarkan perkhidmatan yang lebih inovatif, selamat serta mesra pengguna. Selain itu, pihak yang berautoriti juga perlu memainkan peranan dalam mengkaji struktur pajak gadai Islam agar lebih selaras antara institusi bagi menyuburkan kepercayaan orang ramai terhadap perkhidmatan ini. Buat anda yang ingin mengetahui apa antara perkhidmatan dan juga produk-produk pajak gadai Islam yang terdapat di pasaran dan bagaimana ia boleh digunakan untuk membantu anda untuk mendapatkan wang tunai dengan banyak, cepat dan selamat, jangan lupa untuk bersama kami lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Sekian saya Syabana Hassan untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat malam.